Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus, ahli jawatan kuasa, barisan, para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala peluang, di atas segala kurniaan. Hanya dengan bersyukur menjadikan kita ingat dan kita sedar yang kita perlukan Allah, menjadikan kita ingat yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita nak membicarakan berkenaan tentang sirah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, iaitu Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, dan bagaimana pengorbanan beliau ketika mana dalam peperangan Uhud. Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Talhah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat daripada kalangan Ansar yang masuk Islam sangat awal. Daripada kalangan orang-orang Ansar yang lain, beliau masuk Islam pada waktu yang sangat awal, ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua. Maka pada waktu itu beliau telah turut ada dan beliau telah masuk ke dalam beliau telah masuk Islam pada perjanjian Aqabah yang kedua. Bahkan ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik 12 orang sebagai perwakilan Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka pada waktu itu salah seorang daripada 12 orang yang Nabi lantik daripada kalangan Ansar yang menguruskan Madinah sebelum ketibaan baginda Rasulullah, salah seorangnya adalah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Talhah radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat banyak berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara ketikanya yang kita boleh nampak betapa dahsyat pengorbanan yang beliau lakukan adalah ketika mana dalam peperangan Uhud. Maka Uhud adalah perang yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Perang yang terkenal, Badar, Uhud, Ahzab ataupun Khandaq, Tabuk, pembukaan kota Mekah, Mu'tah. Ini semuanya adalah peperangan-peperangan yang terkenal sebab ini adalah peperangan-peperangan yang besar. Pada perang Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa 700 orang sahabat. Asalnya 1000. Kemudian betul-betul sebelum bermulanya perang, 300 orang pada waktu itu mereka tinggalkan Nabi sebab mereka rupanya adalah munafik. Mereka sengaja nak lemahkan semangat di akhir ataupun pada penghujung-penghujung sebelum perang. Padahal Nabi SAW sebelum itu dah bermalam berhampiran dengan Uhud dekat Masjid Syaikhain pada zaman kita. Orang munafik ni pun turut bermalam dengan Nabi. Ketika mana sebelum subuh Nabi dah bergerak ke Uhud, orang munafik ni pun turut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ketika mana hampirnya waktu perang, maka orang-orang munafik jumlah mereka ramai, lebih kurang 300 orang. Pada waktu itu mereka hampir-hampir berjaya menarik para sahabat yang lain untuk meninggalkan Nabi. Maka pada waktu itu patah balik sebelum perang bermula 300 orang daripada golongan munafik. Dan Allah sebut dahsyatnya ujian pada waktu itu. Ada 2 kabilah daripada kalangan Ansar yang bukan munafik, tetapi hampir-hampir pada waktu itu ikut orang munafik dan meninggalkan Nabi SAW. Antaranya adalah Banu Salamah, dan ada satu lagi kabilah. Firman Allah dalam Al-Quran, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ingatlah ketika mana ada 2 kabilah yang hampir-hampir terpedaya dengan ajakan orang munafik untuk meninggalkan Nabi SAW, namun Allah pada waktu itu meneguhkan mereka. Lalu itu ujian. Betul-betul sebelum perang, orang munafik pada waktu itu hasut para sahabat untuk tidak berjuang bersama dengan Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW dah tinggal 700 orang. Awalnya 1000, musuh 3000. Sekarang ini dah tinggal 700 orang. Bererti seorang perlu lawan lebih daripada 3 orang. Seorang pada waktu itu perlu lawan lebih daripada 3 orang. Maka Nabi SAW pada waktu itu menukar taktik, yang mana dalam sirah kita tahu bagaimana Nabi SAW telah menjadikan pasukan baginda. Walaupun Nabi sampai lewat, Nabi SAW berjaya untuk mencari jalan. Maka Nabi SAW jadikan kanan dan belakang Nabi adalah Bukit Uhud. Kanan dan belakang adalah Bukit Uhud, supaya musuh tak boleh serang daripada kanan dan belakang. Dan Nabi SAW jadikan bahagian kiri Nabi Bukit Pemanah, yang mana ada 50 orang pemanah jaga. Maka musuh pun tak boleh serang daripada kiri, sebab pasukan Nabi kecil 700. Maka pada waktu itu Nabi SAW berjaya kawal kanan dan kiri dan juga belakang daripada musuh menyerang. Dan Nabi hanya perlu merisaukan musuh yang datang daripada arah depan. Maka itu salah satu daripada taktikal Nabi SAW daripada musuh menyerang daripada pelbagai sudut. Dalam keadaan pada zaman tersebut, kalau daripada kanan dan kiri yang datang adalah tentera berkuda, dan tentera berkuda Quraisy dahsyat. Yang daripada satu arah Khalid bin Al-Walid memang dahsyat. Lagi satu arah anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal pun panglima yang hebat. Maka sebab itu Nabi SAW nak kekang kemarahan mereka, maka Nabi jadikan kanan kiri tertutup dan juga belakang pun tertutup. Kemudian antara taktikal Nabi SAW yang lain, dalam keadaan Nabi pada waktu itu mempunyai pasukan yang kecil 700 lawan 3000, maka Nabi SAW telah perintahkan para sahabat untuk menyerang panglima-panglima Quraisy yang membawa bendera. Pada waktu itu tentera Islam dia akan fokus untuk membunuh panglima-panglima Quraisy yang membawa bendera. Zaman tersebut perang, dia ada banyak bendera, tetapi hanya ada satu je a'lam, bendera yang paling besar. Bendera paling besar satu. Bendera yang paling besar tu kalau jatuh dan tak ada orang angkat, maka pada waktu itu automatik pasukan tersebut dikira kalah dan tenteranya akan melarikan diri. Automatik. Itu adalah zaman tersebut. Bendera yang paling besar mempunyai nilai yang sangat besar. Selagi mana ada orang pegang, selagi waktu tersebut musuh akan tentera akan mempertahankan. Tapi bila jatuh je bendera, maka pada waktu itu kalau tak ada orang ambil, pasukan tentera tersebut akan melarikan diri. Maka Nabi SAW cerdik. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menyerang panglima yang membawa bendera besar tersebut. Maka kalau kita lihat dalam sirah, maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, maka pada waktu itu tentera Islam telah fokus untuk menyerang panglima-panglima Quraisy yang telah membawa bendera.
lebih daripada 11 orang panglima tentera Islam bunuh. Satu pegang kena bunuh. Kalau dalam kitab ni dia bawa ke semua nama-namanya. Orang kedua pegang pun kena bunuh. Orang ketiga pegang pun kena bunuh. Sampaikan orang Quraisy dah susun berbelas orang, semuanya kena bunuh dengan tentera Islam. Akhirnya bendera tersebut tak ada siapa yang berani ambil. Dan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut siapakah yang pada waktu itu telah membunuh akan panglima-panglima Quraisy tersebut. Maka pada waktu itu disebutkan di sini siapakah pada waktu itu yang telah membunuh satu persatu daripada panglima-panglima Quraisy. Maka disebutkan di sini, maka mula-mula yang membawa bendera adalah Talha bin Abi Talha, ketua keluarga Banu Abdul Dar, dia yang pegang bendera, panglima Quraisy yang berani. Maka pada waktu itu Talha bin Abi Talha telah dibunuh oleh tentera Islam. Maka adik dia pun ambil Syaibah Syaibah ataupun Uthman bin Abi Talha. Maka pada waktu itu Hamzah terus datang, penggal kepala dia, jatuh. Maka kemudian pada waktu itu sampai terputus dua Syaibah sebab dia tak nak lepaskan bendera. Maka pada waktu itu anak dia pula Sa'ad bin Abu Talha pegang bendera. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu panah, maka dia gugur meninggal dunia. Kemudian orang yang keempat sambut bendera, maka Ali bin Abi Talib datang pancung, maka meninggal dunia. Sampai berbelas orang panglima Quraisy yang paling berani pegang bendera. Taktikal Nabi senang, nak jadikan musuh melarikan diri, maka tentera Islam hanya attack panglima mereka sahaja. Maka akhirnya tak ada siapa yang berani pegang bendera, tak ada siapa yang berani pegang. Bila tak ada siapa yang berani pegang, maka nama-nama dia banyak kat sini. Nama-namanya banyak, sampai berbelas orang pada waktu itu. Dan setiap orang ini berlainan sahabat yang pada waktu itu menyerang. Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Talib dan juga Abu Dujanah serta sahabat-sahabat yang lain. Maka akhirnya bendera Quraisy jatuh. Ini taktikal Nabi. Walaupun pasukan kecil, walaupun pada waktu itu dia khianati oleh orang-orang munafik pada saat akhir, tetapi Nabi mempunyai strategi yang padu, yang mantap, yang hebat, sehingga tak sampai setengah hari maka tak ada siapa yang berani nak pegang bendera Quraisy. Tak ada siapa yang berani. Maka apa yang terjadi bila bendera Quraisy jatuh? Maka pada waktu itu musuh-musuh telah melarikan diri. Sebab tak ada bendera, tanda pada waktu itu menyerah, maka musuh-musuh orang Quraisy melarikan diri. Kat sini ujian. Maka bila orang Quraisy lari, mereka tinggalkan banyak harta. Ada yang tinggalkan pedang, ada yang tinggalkan baju besi, ada yang tinggalkan kuda perang, ada yang tinggalkan bekalan. Dan ini semua benda yang bernilai. Kalau zaman dulu pedang adalah benda yang bernilai. Bahkan ada yang menghias pedang mereka dengan berlian, dengan benda-benda yang mahal. Maka bila musuh melarikan diri, umat Islam diuji, maka sebahagian besar pada waktu itu kejar musuh. Namun orang yang tak sepatutnya turun daripada bahagian kiri tentera Islam, iaitu 50 tentera pemanah, daripada 50 orang 40 orang telah turun. Ini ujian untuk orang Islam pada waktu itu dengan dunia, pada waktu itu dengan sedikit sebanyak daripada zahratad dunia, kemanisan dunia. Mereka lupa pada waktu itu pesanan Nabi SAW, yang mana Nabi dah pesan, kalaulah mayat kami bergelimpangan pun, maka pada waktu itu jangan turun, kena pertahankan bukit. Sebab Nabi tahu bukit itu adalah kunci dia. Kalau bukit pemanah tersebut jatuh di tangan Khalid bin Al-Walid, maka pada waktu itu habis tentera Islam. Sebab Khalid bin Al-Walid dia cerdik, dia bukan panglima biasa. Dia pernah lawan tentera Rom ketika mana semua panglima Islam syahid dalam peperangan Mu'tah. Dia boleh lawan 3,000 lawan 200,000. Khalid bin Al-Walid, dia boleh lawan 3,000 tentera lawan 200,000 orang. Dan yang terkorban daripada tentera Islam hanya 12 orang. Tak ada casualty pun. Itu Khalid bin Al-Walid. Dia punya hebat sebelum Islam, apatah lagi selepas Islam.
Dia punya hebat Khalid bin Al-Walid sampai Umar bin Khattab bila jadi khalifah, Umar bin Khattab tak nak lantik dia jadi panglima. Tak nak. Sebab kenapa? Orang berperang kerana Khalid, bukan lagi kerana Allah. Sebab kalaulah panglima Khalid je, semua orang yakin pasti menang. Padahal kemenangan datang daripada Allah. Maka bila Umar bin Khattab jadi khalifah, dia kata dengan Khalid, Khalid, engkau tidak lagi menjadi panglima tertinggi seperti mana zaman Abu Bakar. Sebaliknya jawatannya terserah pada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia punya dahsyat pada waktu itu Khalid bin Al-Walid. Maka ujian pada waktu itu, ketika mana tentera musuh melarikan diri, maka pada waktu itu tentera pemanah pun turun. Tentera pemanah daripada 50 orang, 40 orang turun. Dan tentera Islam yang lain kejar musuh. Tentera Islam yang berjalan kaki, yang berkuda, mereka kejar musuh. Dan pada waktu itu yang tak kejar orang Quraisy adalah Nabi SAW dan para pengawal baginda, yang jumlah mereka lebih kurang 9 ataupun 11 orang. Yang ni tak kejar, kekal berada di bahagian paling belakang. Maka Khalid bin Al-Walid nampak yang mana tentera pemanah telah turun walaupun dia sedang melarikan diri. Dan sebelum tu dia nak masuk tak boleh, sebab itu adalah bahagian dia. Setiap kali dia nak masuk, ada 50 anak panah berturut-turut pada waktu itu dituju kepadanya. Maka Khalid bin Al-Walid kemudian nampak pada waktu itu banyak tentera pemanah turun. Ujian untuk orang beriman. Pada waktu itu dengan harta, pada waktu itu dengan perkara-perkara keduniaan. Maka akhirnya pada waktu itu Khalid bin Al-Walid dia pusing balik tentera dia. Dia dah melarikan diri tetapi dia pusing balik. Dan kemudian dalam sekelip mata 10 orang tentera yang berbaki atas bukit dengan mudah pada waktu itu dia boleh hapuskan. Asalnya 50 orang, tinggal 10 orang. Dan tentera berkuda ni, kalaulah kita pernah tengok kuda perang. Kuda perang ni dia bukan macam kuda padi kerja makan je. Kuda perang ni dia bukan macam kuda yang malas, takut. Kuda perang ni kalau ada tombak, lembing, pedang pun dia akan lari. Dia sentiasa bersedia. Sebab itu kalau kita lihat di dalam juz yang ke-30, Allah bersumpah demi kuda perang. Sebab ianya adalah dan kuda perang memang harga dia mahal, penjagaannya pada waktu itu adalah sangat tinggi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wal adiyati dhabha. Allah bersumpah demi kuda perang. Sebab dia memang pada waktu tu, kalau sebahagian kuda perang, dia anak panah pun dia boleh elak, tombak pun dia boleh elak. Sebab itu firman Allah, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari sehingga kedengaran kencang nafasnya. Allah bersumpah. Sebab itu salah satu daripada keajaiban kuda perang. Sebab itu kalau dalam peperangan Islam dulu, orang yang ada kuda perang, maka pada waktu itu dia dapat bahagian lebih berbanding tentera berjalan kaki. Tentera berjalan kaki kalau dapat satu bahagian harta rampasan perang, tentera berkuda dia akan dapat 3 bahagian. Dalam satu bahagian riwayat hadis dia akan dapat 2 bahagian. Sebab nak jaga kuda perang, pada waktu itu dia punya stamina, dia punya kekuatan dan sebagainya. Maka Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu dia nampak, maka dia berjaya tawan bukit pemanah. Dan apakah benda yang dia buat? Dia pisahkan Nabi dengan tentera Islam yang sedang kejar orang Quraisy. Dia pisahkan Nabi. Dia cerdik. Sebab Nabi kekal kat belakang, tentera Islam pergi kejar Quraisy. Maka dia datang tengah-tengah. Dia pisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tentera Islam yang lain. Pada waktu itu dia kepung Nabi yang dikawal hanya oleh 11 orang. Dalam sebahagian riwayat hanya 9 orang. Dan sebab itulah dalam riwayat bila Aisyah tanya kepada Nabi, apakah waktu yang paling getih dalam kehidupan Nabi? Maka Uhud adalah yang kedua. Yang pertama Taif. Sebab Taif kena baling dengan batu beberapa kilometer. Tetapi Uhud adalah kedua yang paling getih. Ada dalam hadis riwayat Bukhari, bila Aisyah tanya kepada Nabi, apakah waktu yang paling getih dalam kehidupan Nabi? Maka Uhud nombor 2.
Sebab Nabi dah dikepung dengan tentera berkuda, bantuan tak boleh sampai, dan Nabi SAW hanya dikawal oleh 9 orang ataupun 11 orang. Daripada 9 ataupun 11 orang sahabat, hanya 2 orang muhajirin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang kita sebut tadi Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Baki lagi 7 ataupun 9 orang adalah orang-orang Madinah, orang Ansar. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka ketika mana baginda Nabi SAW telah dikepung oleh tentera berkuda Khalid bin Al-Walid, kena kepung, tentera Islam tak boleh nak tolong Nabi SAW, maka Nabi SAW buat keputusan untuk berlindung, untuk berlindung dekat bukit Uhud. Nabi buat keputusan untuk berundur. Tapi bukan senang nak berundur, sebab musuh semakin hampir. Maka pada waktu itu Nabi SAW gunakan strategi, kalaulah Nabi hantar semua, maka semua terkorban. Maka Nabi suruh seorang demi seorang sahabat untuk menjauhkan musuh. Maka pergi sahabat yang pertama daripada kalangan Ansar, syahid. Pergi sahabat yang kedua daripada kalangan Ansar, syahid. Setiap kali syahid orang tersebut, maka Abu Talha minta izin untuk dia pergi. Nabi kata belum tiba giliran kamu. Maka satu persatu, maka seorang tentera akan menghalau tentera berkuda, dan Nabi semakin pada waktu itu berundur. Sampailah hanya tinggal Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu itu hanya tinggal mereka, dan pada waktu itu dah tak ada dah sahabat-sahabat yang lain. Maka pada waktu itu Abu Talha dia gunakan diri dia untuk menjadi perisai buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas dia menggunakan panah dia untuk menjarakkan musuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha, dalam sirah disebut Abu Talha pada waktu itu dia akan tolak Nabi, sebab Nabi dah cedera. Nabi dah cedera, musuh dah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah cedera, nak berjalan pun susah. Bahkan lepas daripada Uhud, Nabi tak boleh solat berdiri selama 1 bulan. Dah cedera teruk dah Nabi. Maka pada waktu itu Abu Talha akan tolak Nabi ke tempat yang lebih tinggi, dan pada waktu itu dia akan pergi ke arah musuh, dan dia akan halau musuh dengan pedang dia. Dia patah balik kepada Nabi, tolak Nabi ke tempat yang lebih tinggi. Dia pergi balik ke arah musuh untuk pada waktu itu halau musuh agar menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dah cedera pada waktu itu. Kecederaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, gigi Nabi patah, pipi Nabi berlubang, sebab Nabi punya topeng besi pecah, maka pipi Nabi berlubang. Ada 2 besi yang pada waktu itu tembus ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi luka parah, Nabi tak boleh berjalan dengan elok, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi pada waktu itu berlumuran dengan darah. Maka Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah pada waktu itu mempertahankan Nabi dengan badan dia, dengan baju besi dia. Orang yang pertama berjaya melepasi pengepungan tentera berkuda adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang mula-mula sampai, dia berjaya pecahkan benteng tentera berkuda. Maka Abu Bakar pada waktu itu mula-mula sampai, disusuli oleh Umar bin Khattab nombor 2, Ali bin Abi Talib nombor 3, dan kemudian Abu Ubaidah Ibn Jarrah nombor 4. Ini semua sahabat-sahabat berani, yang mana bukan senang nak pecahkan kepungan Quraisy, kerana tentera berkuda Quraisy ada jumlah beratus-ratus. Tetapi yang mula-mula sampai Abu Bakar. Yang pertama sampai, yang kedua sampai Umar, yang ketiga sampai Ali, dan yang keempat adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka bila Abu Bakar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan tolong aku, tetapi pada waktu itu tolonglah Abu Talha. Nabi suruh tolong Abu Talha, sebab tak tahu apa jadi dengan dia. Maka pada waktu itu Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu telah dicari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dalam sirah disebut Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah melihat Abu Talha pada waktu itu
luka dekat badannya lebih daripada 39 luka. 39 luka, padahal pakai baju besi. Bererti hancur baju besi yang pada waktu itu beliau ada. Dan pada waktu itu jari jemari dia semua putus. Jari jemari dia pada waktu itu putus. Dalam kitab Al-Iqlil, Imam Hakim meriwayatkan bahawa pada hari peperangan Uhud, Talhah mempunyai luka lebih daripada 39 luka. Jari jemari dia pada waktu itu putus. Kata Imam Bukhari rahimahullah, meriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, aku telah melihat tangan Talhah yang akibat perang Uhud telah menjadi lumpuh tangan dia. Sebab dia seorang diri. Dia pada waktu itu gunakan pedang dia untuk halau tentera berkuda Quraisy daripada menghampiri Nabi. Dia jadikan badan dia pada waktu itu untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hancur baju besi dia, maka pada waktu itu Abu Talha diselamatkan oleh Abu Bakar. Dalam kitab sirah yang lain disebut Abu Talha dia ada satu luka yang mana tangan Abu Bakar pun boleh masuk pada waktu itu. Namun usianya panjang dan dia tak syahid, dia tak meninggal dunia. Sebab itu satu-satunya orang syahid yang waktu dia masih hidup Nabi dah isytihad dia syahid adalah Abu Talha radhiyallahu anhu. Sebab itu Imam Tirmizi rahimahullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila syahidin." Barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid namun masih berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah ataupun Abu Talha radhiyallahu anhu. Tengok kepada beliau, betapa beraninya beliau mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut sebagai orang yang syahid. Ini adalah pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula bagaimana? Tadi kita dah dengar tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis buku terangkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari meriwayatkan, maka orang Quraisy pada waktu itu mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy yang pertama yang berjaya hampir kepada Nabi adalah Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dia bukan Islam. Maka Abdullah bin Syihab Az-Zuhri dia telah memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dahi dengan pedang dia, maka berdarah pada waktu itu dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan darah dia begitu banyak. Selepas daripada perang Uhud berakhir, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Fatimah basuh luka Nabi tak henti-henti. Pada waktu tu luka yang teruk sebab pada waktu itu kena tetak dengan pedang. Sebab itu topi besi Nabi pecah. Kemudian datang Abdullah bin Qami'ah, maka dia telah memukul bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya, pukulan yang kuat sehingga pada waktu itu pecah baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pusing lagi sekali, dia telah pukul pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situlah pecah topi besi Nabi dan tembus dua besi ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berdoa, bagaimanakah nak berjaya sesuatu kaum yang telah melukakan Nabi mereka. Nabi doa begitu je. Bagaimanakah nak berjaya sesuatu kaum yang melukakan Nabi mereka. Allah tegur. Maka firman Allah, turun terus ayat Al-Quran, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tak ada hak untuk berkata begitu wahai Muhammad. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 128, bila Nabi doakan begitu, sabda Nabi tak doa kebinasaan pun. Nabi sekadar berdoa, bagaimanakah nak berjaya sesuatu kaum yang melukakan Nabi mereka. Sebab Nabi dah memang teruk, nak berjalan pun tak boleh, topi besi pun pecah. Kita orang baru jeling, kita dah doa keburukan. Kita orang tu baru berbeza kempen dengan kita dah doakan keburukan. Nabi dah luka teruk, Nabi berkata begitu aja.
Maka Allah terus tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan mereka. Engkau tak berhak kata begitu wahai Muhammad. Sama ada kelak Allah nak terima taubat mereka, maka itu hak Allah, aw yatuba alaihim, ataupun kelak kalau mereka meninggal dunia dalam kekufuran, maka pada waktu itu Allah nak azab mereka, maka Allah azab mereka kerana kezaliman mereka. Engkau tak patut mendoakan keburukan untuk mereka. Allah tegur Nabi. Maka daripada sini kita belajar, kita perlu mempunyai hati yang besar. Jangan pada waktu itu hanya kerana perkara yang remeh-temeh, perkara yang kadang-kala berbeza pendapat, kita pada waktu itu nak mendoakan, nak memburukkan, nak melabelkan, bererti kecil sangat hati kita dalam perjuangan apa jua yang kita kata sebagai perjuangan. Maka pada waktu itu bila Allah tegur, terus Nabi tukar doa. Maka apakah doa Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi, ya Allah bagilah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, kerana mereka buat macam ni kerana mereka tak tahu ya Allah. Mereka buat macam ni kerana mereka tidak tahu. Maka Nabi SAW pada waktu itu terus tukar doa mereka. Dalam sebahagian riwayat sampai Nabi menyebut, ya Allah ampunkanlah kaumku kerana mereka pada waktu itu tidak tahu. Maka daripada sini kita belajar tidak patut untuk mendoakan keburukan untuk orang lain. Walaupun memang ada Nabi mendoakan keburukan, tetapi kata para ulama, bila kita gabungkan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis ini, sebenarnya itu adalah orang yang Allah dah maklumkan kepada Nabi mereka pasti takkan beriman. Sebab itu pada waktu itu Allah, Nabi SAW mendoakan kebinasaan untuk mereka. Dan itu ada beberapa orang. Contohnya Uqbah bin Abi Mu'id, Nabi memang doakan kebinasan untuknya dekat Mekah. Abu Jahal dan juga beberapa orang yang lain. Maka di sinilah kita nampak pengorbanan Nabi SAW. Dan kemudian ketika mana para sahabat pada waktu itu dah berjaya mempertahankan Nabi, maka keesokan harinya dalam keadaan luka parah, Nabi SAW pada waktu itu tak tenteram. Nabi takut orang Quraisy patah balik. Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu. Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu. Maka keesokan harinya, maka Nabi SAW isytiharkan hanya orang yang ikut dalam perang Uhud boleh ikut untuk kejar musuh. Bayangkan, dalam keadaan Nabi sendiri dah luka, maka inilah peperangan yang dikenali Hamra'ul Asad. Nabi kejar. Uhud hari Sabtu, pada hari Ahad hari berikutnya, maka pada waktu itu Nabi bimbang orang Quraisy patah balik nak menyerang Madinah. Maka Nabi SAW pergi kejar orang Quraisy. Dan Nabi SAW tak benarkan pada waktu itu orang yang tak ikut dalam Uhud untuk ikut dalam Hamra'ul Asad. Sebab ada orang nak minta, dia kata, wahai Rasulullah kami nak ikut. Maka Nabi tak benarkan sesiapa pada waktu itu untuk ikut kalaulah mereka tak ikut dalam peperangan Uhud. Maka bagaimanakah keadaan para sahabat? Dalam sebahagian sirah disebut ada sahabat yang tak boleh berjalan, tetapi kerana semangatnya bersama dengan Nabi, maka pada waktu itu dikendong ataupun dipapah oleh sahabat yang lain. Ini pengorbanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan kepercayaan mereka di atas perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kejar sampai tempat yang bernama Ar-Rawha, bukan dekat, lebih kurang 36 batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kejar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu di situ sampailah Nabi benar-benar pasti bahawa orang Quraisy takkan patah balik menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata para ulama sirah, bila kita lihat daripada keseluruhan konteks, maka sebenarnya perang Uhud umat Islam tak kalah. Sebab orang Quraisy mereka datang ke Madinah nak bunuh Nabi, tak berjaya. Mereka datang untuk tawan Madinah, tak berjaya.
Bahkan yang ketiga, Nabi SAW kejar mereka dan mereka tak berani nak patah balik. Sebab itu kata para ulama sirah, dalam peperangan Uhud sebenarnya kemenangan adalah berpihak kepada Nabi SAW. Cuma orang yang tak melihat daripada keseluruhan konteks, dia kata umat Islam kalah. Ya, umat Islam memiliki yang syahid ramai, 70 orang syahid. 70 orang yang telah syahid. Daripada 770 orang, jumlah besar, 10% syahid. 70 orang luka parah, maka jumlah yang besar. Hanya 80 orang yang pada 80% yang pada waktu itu benar-benar selamat. Dan inilah perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun yang kita boleh belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dada pakcik Nabi kena belah, isi dalaman pakcik Nabi kena belah, tetapi bagaimana Nabi SAW tetap memaafkan orang Quraisy ketika mana Nabi ada peluang untuk membalas dendam ketika pembukaan kota Mekah. Besarnya sifat pemaaf Nabi SAW yang mungkin kita pun tak mampu nak ikut, tak mampu nak tiru. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanan baginda Nabi dan para sahabat dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita beroleh sedikit sebanyak semangat tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika.